إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu yang menyangka-nyangka ia orang yang sesat pada iktikadnya orang yang sesat Allah Ta'ala itu bertempat atau berupa atau boleh ada menyamakan akan dia akan Allah Ta'ala dengan sesuatu atau dengan suatu. Disangkanya sebenar-benar dirinya itulah Allah Ta'ala. Maka iktikad ilmu orang itu salah yang besar menjadi kufur, na'udzubillahi minha. Baik. Kita sambung lagi muka surat 3. Kalau kita Jawi itu muka surat 3 di bawah. Baris yang kedua 4, 6, 5. Baris yang kelima daripada bawah ke atas. Maka sambungan hari itunya, maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat. Maka nyatalah, yakni jelaslah. Bila dah dia kata kullu ma tawahhamtumuhu bi awhamikum wa adraktumuhu bi uqulikum fahuwa muhdithum mithlukum. Bila dia kata tiap-tiap apa yang tersangka dengan segala sangkaan kamu. Dan apa yang kamu reti dengan apa yang kamu dapatkan dengan akal-akal kamu, maka sesuatu itu baru juga seperti kamu. Jadi apa sahaja hak terlintas dalam benak fikiran kita, Tuhan ni begini ke begitu ke, seperti makhluk semuanya tu. Tuhan tidak boleh serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itu mana gitu. Tiap-tiap apa yang terlintas dalam hati kita atau tergambar dalam fikiran kita, Tuhan ni begitu begini, fallahu bi khilafi dzalika. Itu. Bila dah dia kata lagu tu, maka nyatalah, jelaslah
segala pengetahuan orang yang sesat itu. Bagaimana orang yang sesat? Ini sifat bagi orang yang sesat. Sifat bagi orang yang sesat yang menyangka-nyangka ia orang yang sesat pada i'tiqadnya orang yang sesat, ini pada pegangannya orang yang sesat. Tu. Walaupun dikatakan, ya saya yakinlah Tuhan begini. Sebenarnya itu sangkaan saja, tidak termasuk daripada yakin. Karena iman, yakin itu mestilah al-jazmul mutabiqu lil waqi'. Mesti keyakinan atau putus yang muafakat dengan sebenar. Itu muafakat dengan realiti. Jadi kalau orang panggil dia yakin, putus Tuhan ni 3 ke, ataupun Tuhan ada ayah, ataupun Tuhan ni ada isteri, ada anak, itu semua tidak dikatakan iman. Tak masuk dalam iman dia panggil. Kenapa? Karena dia jazam tu tidak mutabaqah lil waqi', ataupun kita kata tidak termasuk dalam ma'rifah. Boleh juga. Baik. Lagu mana i'tiqad orang yang sesat ni, yang menyangka-nyangka orang yang sesat pada pegangan dia? Allah Ta'ala itu bertempat. Tengok. Allah Ta'ala tu bertempat. Sama ada tempat tu di satu tempat. Mana? Kita kata di atas kursi contoh, atau di atas arash, atau di langit contoh, ataupun ikutlah bertempat di mana-mana. Atau lagi teruk, semua tu sesat semua. Walaupun dia boleh kemukakan ayat Quran. Contoh dia kata, ada ahli Quran kata, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di situ ada wajah Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana saja kamu berada, dia bersama dengan kamu. Gitu. Dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Jadi Tuhan ni banyaklah. Bertempat dah kita ni bukan sikit, berapa liun-liun ni manusia ni. Jadi di mana saja manusia berada, Tuhan ada serta dengan dia. Banyaklah Tuhan ni. Bertempat di mana-mana, banyak dah pula. Tu. Atau wa fi anfusikum. Apa dia? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa aina nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat dengan kamu lebih daripada urat jemerih di tekakmu lagi. Jadi Tuhan ada dari aku dah sudah. Walaupun kemuka ayat Quran, tapi faham dia terhadap ayat Quran tu sesat, salah. Maka mardud, tertolak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aamintum man fis sama. Habis dia duduk Tuhan duduk atas langit contoh. Tuhan berada di atas langit, bertempat di atas arasy. Itu semua akidah yang sesat. Jaga-jaga dah. Tu ayat Quran sesat macam mana? Quran sendiri kata. Quran sudah betul. Tapi awak memahami Quran tu tak betul. Faham Quran tu tak sahih, tak benar. Jadi semua ayat-ayat tadi itu dipanggil ayat mutasyabihat. Dipanggil dah. Ayat yang makna dia tidak jelas bagi orang yang kurang pengetahuan. Tak jelas tu bagi kita orang yang kurang pengetahuan. Mutasyabihat, mana ada rasa nampak syubhat, kesamaran. Tuhan ni serupa ke dengan makhluk? Kau tak serupa dengan makhluk kan gitu. Padahalnya ayat yang muhkamat, ayat yang sudah teguh maknanya tu jelas. Mana walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang boleh buat banding dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak kata laisa syai' kamitslihi. Ini betapa makna dia tu sangat teguh. Laisa asalnya nafi muqayyah. Muqayyah ni maknanya nafi itu dikait dengan masa, sama ada masa sekarang atau lagi akan datang. Tetapi laisa di sini orang panggil nafi mutlak. Nafi dengan makna intifa' mutlak.
Tidak selama-lamanya, tidak azali lagi. Tu. Maksudnya makhluk ni ada ke, makhluk ni tak ada ke, Tuhan tetap tak serupa akan yang baru akan makhluk tak serupa. Macam kita nak kata tak serupa anak pertama dengan anak kedua, kena ada dulu anak kedua, betul? Mana boleh anak kedua tak ada lagi, tiba-tiba kita kata anak pertama tak serupa anak kedua. Anak kedua ada lagi? Tak ada lagi. Tahu di mana tak serupa? Tak serupa lah. Macam mana gitu? Tak boleh kata tak serupa, betul tak? Jadi tak serupa lagu tu bukan tak serupa pada hak Allah Ta'ala. Itu tak serupa lagu tu berkait dengan masa. Nah, bila anak yang kedua ada, sekarang tak serupa. Atau sekarang ni serupa lagi. Bila besar-besar nampak tak serupa, muka berubah. Kayak gitu. Masa kecil-kecil tu nampak serupa lagi. Air mukanya. Bila besar-besar, tak serupa. Jadi lagi akan. Kayak gitu. Jadi tak serupa lagu tu tak serupa makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala ni tak serupa langsung, tak serupa, tak ada kait makhluk ni ada ke tak ada, Tuhan tak serupa. Azali qadim. Itu. Sekarang ni makhluk ni ada, Tuhan azali, Tuhan qadim. Pasal qadim azali tu tidak tertakluk pada masa. Nah. Jangan ingat kata qadim azali tu masa Tuhan duduk sorang-sorang satu dia aja. Puahnya tak ada apa sekara. Lalu dia pun buatlah makhluk ni. Jadi tak sunyi sikit dia. Gitu. Salah bayang lagi tu. Macam kita orang bujang duduk sorang rumah, Allah sunyi sepinya lah. Rasa nak bini Pak bini sorang. Rasa meriah sikit rumah ni ada sorang. Pak beranak boleh 10 ekor. Kau gegak-gegak dalam rumah ni. Nampak situ nampak sini gitu. Jadi tak sunyi lah kita nya gitu. Bukan gitu. Nah. Tuhan tu tidak lagu tu. Tuhan ni ada makhluk atau tak ada makhluk, dia qadim azali. Tidak terkena di atas dia tu masa. Karena masa tu ibaratun an harakati syamsi wal qamar. Ibarat daripada bergerak matahari dengan bulan. Maka Tuhan tu tak terkena di bawah bulan matahari. Kita yang di bawah bulan matahari ni. Macam gitu. Lepas tu duk sebut pada masa azali, ketika azali, waktu azali lagi. Itu kita kena faham sama-sama. Sebut pada masa azali, ketika azali, waktu azali lagi. Itu sebenarnya dhiqul ibarah dipanggil. Sempit orang panggil kita nak mengungkap. Sempit maksudnya susah kita nak mengungkap tentang Tuhan sehingga kita sebut Tuhan nak menjadikan segala makhluk ni waktu azali. Tuhan tahu bila lagi kita ni. Ketika azali lagi. Ketika, waktu, itu semua merujuk kepada masa. Sedangkan Tuhan tidak kena atas dia masa. Kena faham gitu. Jadi kita kacak pada ketika waktu masa tu, pada azali, itu dia panggil kita lemah nak mengungkap. Dhiqul ibarah, sempit nak mengibaratkan. Jadi jangan duk faham Tuhan tu kena jag pukul 12 Tuhan buat berapa pukul 1 dah. Hak kena je pukul 12, pukul 1, pukul 10 ni kita. Sutuk masa, tak cukup 24 jam sehari ni. Banyak kerja tak selesai. Ke hulu, ke hilir, sana, sini, ni. Kita hak duduk bawah hukum sutuk masa. Tuhan yang menjadikan masa. Kan? Ingat gitu. Jadi, Tuhan tak serupa dengan makhluk ni bila? Sedia kala. Itu mana? Qadim, azali. Artinya, ada makhluk ke, tak ada makhluk ke, Tuhan tak serupa akan yang baru. Bukan nanti ada makhluk baru, tak serupa Tuhan dengan makhluk ni. Tuhan gitu, makhluk gini. Kalau gitu gini, bermakna ada kaifiat. Berarti tak serupa pada bentuk, tapi serupa pada hakikat. Kayak gitu. Faham apa ni? Tu. Tak serupa pada bentuk. Tak serupa tu pada bentuk saja. Tapi pada hakikat sama tak? Sama. Macam anak pertama, anak kedua tadi. Tak serupa tu pada bentuk. Hak tu muka bulat sikit, angin muka bujur sikit. Tapi sama-sama berjirim tidak? Berjirim. Sama-sama bertokok. Sebab tu tak serupa sini, jangan tak serupa seperti makhluk, jangan. Kita dengan beruk tu tak serupa. Betul tak? Tak serupa tak kita dengan beruk? Tak serupa. Beruk dengan kangaroo pun tak serupa. Jadi bukan tak serupa tu gitu bukan. Sebab ada geduk syarah. Tuhan ada tangan.
Tapi tangan Tuhan ni tak serupa lah dengan tangan kita. Tangan kita pun tak serupa dengan tangan beruk. Sudah. Tak serupa beruk, tak serupa tangan dia dengan kangaroo. Parah dah lah main tak serupa gitu. Salah tu. Syarah lagu tu tak betul dengan murak maksud yang dikehendaki oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan tak serupa begitu. Kalau tak serupa seperti itu, tak serupa baharu dia panggil. Tak serupa seperti itu, berselisih dia panggil. Selisih. Tak serupa. Tangan mutu. Henda tu dia panggil hand. Nama tu hand. Henda. Tangan mutu. Dengan tangan kita sama be. Duk gini juga kita. Dah. Tangan sama tangan. Tapi tak serupa pada rupa, surah, kaifiat. Tapi hakikat sama tak? Hakikat sama. Jirim, benda bertokok. Jadi tak serupa Allah bukan seperti itu. Apa tu dalam Quran kata? Yadullahi fawqa aidihim. Khalaqtu biyadai. Biaidina. Banyak dalam Quran. Mari dengan mufrad ada, musanna ada, jamak pun ada. Apa? Seputung tangan Allah. Sudah. Dengan dua tanganku. Sudah. Dengan tangan. Sudah. Parah tu. Akhir kali dia kata sebenarnya agama Hindu pun betul. Dalam Quran kata pun lebih kurang juga tu. Tengok tangan dia begitu. Kau atas, kau bawah dah lah kau. Biaidina. Dengan tangan. Ayat-ayat gini dia panggil ayat mutasyabihat. Az-zahir laisa bil murad. Zahir itu bukan maksud. Mana makna zahir bagi tangan? Anggota tubuh badan. Jarihah dia panggil. Ini bukan murad yang dikehendaki. Bukan maksud yang dikehendaki. Itu murad itu mana maksud. Bukan maksud tangan anggota tubuh badan, bukan. Lalu apakah makna tangan di sini? Inilah yang menjadi khilaf sejak daripada zaman salaf dulu sampai sekarang dengan kelompok-kelompok yang dikelani dengan musyabbihah, mujassimah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tu ada beberapa metode dia panggil, metod untuk memahami ayat-ayat seperti ini. Mana? Seperti kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu. Satu. Aw fawwid warum tanziha. Dua. Wa kullu nassin, tiap-tiap ayat Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awhamat tashbiha, memberi waham, memberi sangka dalam hati kita. Tuhan serupa kita lah. Ada tangan, ada kaki, ada muka, lengkap sekujur tubuh badan lah ni. Lagu mana? Pertama, awil, takwilkan dia dengan takwil ijmali. Tapi di sini maksud takwil tafsili. Macam mana? Itu kebanyakan ulama khalaf itu menakwilkan, orang panggil ayat. Takwil ni maksud bukan merubah maksud, bukan merubah ayat, bukan. Itu tahrif dia bang. Itu tabdil. Takwil ni dibenar dalam agama. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Itu. Tidak mengetahui akan takwilan ayat-ayat Quran tu melainkan Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya, rasikh dalam ilmunya. Itu. Jadi takwil tafsili dipanggil takwil secara terperinci. Dia takwil ada dua. Satu dia panggil takwil ijmali. Takwil ijmali ni sepakat, salaf dan khalaf sepakat. Ijma' dia panggil. Mana takwil ijmali? Yakni tangan dengan makna anggota tubuh badan itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Sebab apa kata bukan yang dikehendaki oleh Allah? Sebab ayat muhkamat ada. Laisa kamislihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kalau Tuhan tak serupa akan baharu, maka yang baharu ni tangannya anggota, betul? Kakinya anggota, matanya anggota, jirim, zat. Maka kena takwil ijmali dulu. Mana? Tangan di situ bukan makna anggota tubuh badan. Itu dia panggil takwil ijmali. Terus apakah makna tangan di sini? Hak ni jadi khilaf ni. Jadi khilaf. Apa makna tangan di sini jadi khilaf? Ulama khalaf kebanyakannya mentakwilkan dengan takwilan tafsili. Mana? Terperinci. Tangan di sini dengan makna kudrat. Kekuasaan. Sebab itu muafakat dengan bahasa lughah kita bercakap. Kayak gitu. Pendek katanya gini lah. Kita pun duk guna.
perkataan orang panggil majaz. Pinjam. Kita kata, hey, tanah 10 hektar di hujung kampung tu jangan siapa-siapa ceroboh, jangan siapa-siapa ganggu. 10 hektar tanah hujung kampung tu dalam tangan saya dah. Dalam tangan saya. Ni, 10 hektar boleh muat tangan ni. Boleh? 10 hektar tanah boleh muat tangan ni? Jadi apa murak dengan 10 hektar tanah di hujung kampung tu dalam tangan saya? Artinya dalam kekuasaan saya. Kayak gitu. Dalam rentahan saya. Dalam milik saya. Boleh? Jadi bukan tangan ni. Jadi jangan ganggu tanah 10 hektar di hujung kampung tu. 10 hektar tanah tu di dalam tangan saya. Kita pergi kelebek. Mana nak tengok? Tak ada pun. Tu bermakna kita tu bodoh dia tu ni. Aku banyak benar tak makan vitamin C dengan kismis kau tu. Siapa tahap tu pergi buka jari ni. Mana tengok 10 hektar tak ada pun. Bohong ni. Puna siapa 10 hektar nak muat dalam tangan ni? Jadi maksud yang dikehendaki oleh orang yang mengatakan 10 hektar tanah di hujung kampung tu dalam tangan saya bukan tangan ni. Tapi maksud tangan kekuasaan. Jadi kita pun bercakap benda tu. Jadi yadullahi fawqa aydihim artinya kuasa Allah di atas kuasa-kuasa mereka. Selesai. Khalaqtu biyadai, yang aku jadi dengan kudrat aku, dengan dua tanganku, yakni dengan kekuasaanku. Itu. Jadi itu panggil kefahaman khalaf. Adapun salaf. Salaf ni ada pelbagai metod. Awilu au fawid warum tanziha. Serah pada Allah Ta'ala. Setelah mana ba'da tanzih, kemudian disucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Itu dia panggil takwil ijmali tadi. Jadi bila tangan bukan makna anggota tu pada mustahil Allah. Bukan tangan dengan makna anggota jarihah, bukan. Apa makna tangan di sini? Lafaz sahaja tangan, makna tangan di sini diserah kepada Allah. Gitu. Bukan Allah ada tangan, tapi tangan Tuhan comel lah, ada hitam lengit macam mung. Bukan itu. Tuhan sebut dalam Quran lafaz tangan, itu kita imani dia. Lafaz tangan. Tangan Allah. Tangan Allah, Allah ada tangan gini. Mustahil Allah. Tentu tidak. Allah tak serupa dengan makhluk. Lepas tu, apa makna tangan kalau bukan anggota tubuh badan? Wallahu a'lamu bi haqiqatiha. Allah lah yang mengetahui hakikat makna tangan tersebut. Serah pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Kita serahkan urusan tu pada Allah. Lepas tu, qira'atuha tafsiruha. Bacaan kita tu sudah jadi tafsir dah. Tak tanya? Tak tanya. Ayat tangan tu lagu mana, ada berapa jari, ada bulu kodok, warna gapo, bentuk sama mana saiz dia. Tu semua makhluk lakon tu. Mustahil ala Allah. Lepas tu kalau bukan tangan makna anggota tu badan, kita faham tak? Tak faham. Melainkan ada makna majazi dia. Beberapa banyak makna. Tangan dengan makna milik, tangan dengan makna kuasa, tangan dengan makna puak, kelompok. Di atas kaki tangan kita lah. Gitu loh. Atas kaki tangan. Kita cakap itu tu dah. Atas kaki tangan. Kerak kaki tangan lagi. Atas tolong buat kerja itu. Bukan tu. Itu semua majaz lah tu. Cakap pinjam lah tu. Jadi salaf dia tak kata Tuhan ada tangan. Dia kata Tuhan tak ada anggota tangan. Pasal apa dalam Quran? Dalam Quran itu kita baca saja, bacaan kita tu sudah tafsirannya. Maknanya diserah pada Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi bukan tangan Tuhan tak serupa tangan kita, bukan gitu. Serah pada Allah. Atau ada lagi salafnya, isbat sesuatu yang disebut tadi tu sebagai sifat daripada sifat-sifat Allah. Dipanggil isbatul yad sifatan min sifatillah. Gitu. Mengisbatkan tangan satu sifat daripada sifat Allah. Boleh faham? Tak boleh faham? Tak boleh faham. Sebab tangan bukan sifat. Tangan kita sifat kan ni? Bukan. Tangan ialah zat. Mata ialah zat. Benda berjirim, benda bertokak. Bukan sifat. Jadi bila katakan tangan tu ialah satu sifat-sifat Allah, wajah satu sifat-sifat Allah, kaki satu sifat-sifat Allah, tidak boleh difahami juga. Apa makna tangan sifat Allah? Serah pada Allah. Sebagaimana kudrat kita tak tahu apa hakikat kudrat.
iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, kita tak tahu hakikat dia, serah pada Allah. Begitu jugalah sifatul yad, sifatul wajhu, sifatul rijlu, sifatul jambu, sifatul istiwa, semua tu diserah pada Allah Ta'ala. Itu salaf. Jadi salaf tu aslam, lebih selamat. Tapi kalau khalaf, ahkam, terlebih teguh. Terlebih teguh. Tu. Baik. Jadi pokok-pokok hak sesat ni kata Allah Ta'ala itu bertempah. Pasal dalam Quran kata gitu ya. Tu dia faham Quran dengan cara yang tidak benar. Salah tu. Atau berupa. Ada rupa pula dah. Pasal dalam hadis Nabi kata Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah menjadikan Adam di atas rupanya. Nyonya tu nak kembali ke mana? Pokoknya kata kembali pada Allah lah. Jadi Allah menjadikan Adam seperti rupanya Allah. Jadi nak tengok Allah, tengok ke Adam. Bermakna Allah ada rupa, ada kepala, ada kaki, ada tangan. Sudah. Salah tu. Salah faham tu. Jadi apa maksud Allah khalaqa Adam ala suratihi? Ay surati Adam. Allah menjadikan Adam di atas rupanya rupa Adam lah. Apa rupa Allahnya? Tu silap kembali marji' dhamir dia panggil ni. Tu banyaklah. Atau boleh ada menyamakan akan dia akan Allah dengan suatu. Ada hak boleh standing dengan Allah Taala. Tu semua sesat belaka. Tu dah. Atau boleh ada menyamakan akan dia akan Allah Taala dengan suatu, boleh nak persamakan Allah Taala dengan suatu. Allah duduk, Allah turun. Pasal salah faham pada Quran hadis. Dia kata Allah turun, kita kena beriman la yanzilu rabbuna fi kulli lailatin. Tuhan turun tiap-tiap malam, sepertiga malam. Adalah hadis sebut. Memang hadis sahih. Tuhan turun sepertiga malam. Dia i'tikaf, Tuhan turun, zat dia turun. Cak teromeng tu lah. Turun daripada langit, cang-cang-cang nak sini. Turun. Nak tanya. Malam ni dia tidak seretak sebumi. Betul tak? Sebumi ni tidak seretak. Tidak atas butir bumi ni sekaligus malam. Dah. Tempat kita malam, tempat orang sia. Tempat kita malam sekalipun. Tempat orang lain, tengah malam. Tempat kita baru tengah malam, tempat orang sepertiga malam. Jadi sepertiga malam tu senantiasa wujud. Tengah malam tu senantiasa wujud. Dan baru masuk malam senantiasa wujud. Sebab di sini habis, di sana tengok sepertiga malam. Hak ni pula tengah malam. Gitu. Jadi ya mutar ke bumi ni? Kalau gitu Tuhan turun sepertiga malam tu di mana? Di mana? Kita kata ambil di Malaysia dulu sepertiga malam. Habis sepertiga malam di Malaysia, masuk ke Indonesia sepertiga malam. Jadi Tuhan tak naik-naik turun semua. Kalau ke mana? Habis di Indonesia tu, di Australia pula. Ke dia sepertiga malam ni bukan seretak. Seperti malam dengan siang tu tidak seretak, setiap detik kita tu tidak seretak. Betul? Habis sini. Jadi kalau sepertiga malam tu tidak seretak, senantiasa wujud sepertiga malam, kau ni pula, sepertiga malam semua. Lepas tu Tuhan turun semua. Tak naik-naik gitu. Turun ni sepertiga malam, sini sepertiga malam, turun semua tu gitu. Tak naik-naik. Salah faham tu. Sebab tu Imam Malik kata yanzilu rabbuna ay yanzilu rahmatu rabbina. Turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Sepertiga malam. Pasal rahmat apa tu? Rahmatun khassatun, rahmat yang khusus. Bagi siapa? Bagi mereka yang bangun qiyamul lail, tahajud. Ya kau rasa ada rahmat khusus Allah Taala bagi sepertiga malam. Gitu. Bukan turun duk hitam mana. Tuhan tak turun pun tak ada apa ni. Bukan gitu maksud dia. Tu. Salah faham tu. Salah faham banyak. Tu. Sama juga istiwa. Ada gaya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Cuba terjemah sebut-sebut. Ar-Rahmanu Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahmanu 'ala di atas arsy, arash, istawa tertinggi. Itu hak betul, tepat terjemah tertinggi.
Nah, a'la wartafa'a. Tu. Tokoh-tokoh orang panggil salafi sekarang pun setuju. Nah, cuba tengok. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy tertinggi. Bagaimana nak faham? Kalau khalaf, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arah tertinggi, yakni menguasai arasy. Selesai. Tinggi dengan makna menguasai. Nah, tapi kalau salaf, tinggi di situ apa makna tinggi? Tinggi situ ulu dengan makna maknawi, bukan tinggi hissi. Macam kita tunjuk isyarat lah. Berimanlah kepada Allah, tunjuk ke langit. Tunjuk ke langit tu Allah di langit ke? Bukan. Tapi nak tunjuk maha tingginya Allah. Tinggi apa tu? Tinggi dengan makna uluwan maknawiyan. Tinggi dengan makna maknawi dia panggil. Qadar dia, pangkat dia, gitu. Nah, bukan tinggi hissi. Bukan tinggi yang boleh dibandingkan ada lawannya rendah, bukan. Sebab tinggi yang kita faham di makhluk, tinggi ni kalau ada lawan dia rendah, betul? Menara ni rendah pada menara ni. Menara tu tinggi lagi. Kayak gitu. Sebab ada lawan dia tu baru boleh faham. Tapi tinggi Allah, tinggi yang kita tak boleh nak faham. Mana? Tidak ada lawan baginya rendah. Gitu. Tinggi yang tidak ada lawan baginya rendah. Boleh faham? Tak boleh faham. Serah pada Allah. Sebab tu kata serah pada Allah. Nah, yang kita faham tinggi di situ tak seperti tinggi makhluk. Tinggi makhluk ada lawan baginya rendah. Atas makhluk ada lawan baginya bawah. Betul? Atas bawah. Atas bawah ni duduk mana? Boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk. Mubaham. Disengka-sengka je. Tingkat 2 atas pada tingkat 1. Tapi tingkat 2 tu bawah pada tingkat 3. Tingkat 3 pula atas pada tingkat 2. Di mana atas, di mana bawah? Tu atas makhluk. Dia panggil atas makhluk tu atas yang ada nisbah perbandingan. Betul? Kalau tak ada tingkat 4, maka tingkat 3 teratas sekali daripada tingkat-tingkat lain. Tapi kalau ada tingkat 4, tingkat 3 tu bawah. Tak ada atas, bawah pula dah. Dah ada tingkat 4. Tingkat 4 atas pada tingkat 3. Tingkat 3 bawah pada tingkat 4. Tapi dia atas pada tingkat 2. Pula dah. Duk mana atas, duk mana bawah. Boleh tunjuk tak boleh tunjuk. Tapi faham? Faham dengan sebab ada banding. Jadi atas Allah tidak ada banding. Tidak ada baginya bawah. Boleh faham gitu? Tak boleh faham. Boleh faham, hebat kita. Tak boleh nak faham. Sebab apa yang kita faham atas, mesti ada bawah. Baru boleh faham. Jadi Allah atas-atas bagaimana? Atas yang tidak sebagai. Atas yang ada lawan bawah. Bawah berapa tingkat? Tak ada lawan baginya bawah. Boleh faham? Tak boleh faham. Serah pada Allah. Itu lah. Itu salah. Itu salaf. Jaga-jaga kita. Sikit je tu. Jadi tapi boleh bawa jadi sesat. Bahaya. Kata Imam Sanusi, min usulil bid'ah wal kufri, setengah daripada asal kekufuran dan bid'ah dalalah itu ialah at-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan semata-mata zahir Al-Quran dan Sunnah pada ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam simpulan kepercayaan kita. Itu asas yang boleh menjadikan seorang tu kufur ataupun sesat. Dia kufur ni apabila dia kata Tuhan serupa seperti makhluk sebiji. Itu kafir ijma'. Tangan Tuhan serupa tangan kita. Itu kafir. Muka Tuhan, muka serupa kita, ada mata, ada telinga, ada. Itu kafir dia. Itu kafir. Satu lagi, yang tu dia panggil mujassimah sharihah, dia panggil. Mentajsimkan Allah secara terang-terangan, jelas. Itu ijma' ulama kafir. Ada satu lagi dia panggil mujassimah ghairu sharihah. Mujassimah maknanya puak-puak yang menjisimkan Allah tapi tidak secara terang-terangan. Bagaimana tidak terang? Tuhan ada muka tapi muka Tuhan tak serupa muka kita. Ya ada tapi lagi. Maka hak ni tidak kufur. Tapi sesat. Ini di sisi qadi-qadi syafi'iyah kita. Sebab bab menghukum kafir ini bukan urusan ulama usuluddin. Bukan. Ini urusan fuqaha, ulama-ulama fiqh, qadi-qadi. Sebab qadiyatut takfir ini masuk di dalam perbahasan fiqh, bukan perbahasan usuluddin. Perbahasan usuluddin tauhid ni ilahiyat, rububiyat, nabawiyat, risalah atau risalah an-nabawiyah, kerasulan, kenabian, gitu kan? Ghaibiyat atau sama'iyat atau khabariyat. Pak ni Adapun menghukum ni kafir ke apa, itu fiqh.
Jadi kalau mazhab kita Syafi'i, pada masalah mereka yang mentajasimkan Allah, apa hukumnya? Ada beberapa pendapat khilaf di kalangan Syafi'iyah. Satu, kafir semata-mata. Dua, tak kafir langsung, tapi sesat. Tiga, fafihi tafsilun. Ini rajih, ini qaul yang kuat. Fafihi tafsil mana? Pada masalah ni diperincikan. Kalau dia mengatakan Allah seperti makhluk sebiji itu, Allah ada muka, muka Allah macam mana? Serupa muka kita. Allah ada tangan, tak tahu tangan tu. Serupa kita gini ya. Ada 5 jari ke apa? Tangan yang maklum. Apa makna tangan? Ni, anggota. Jadi kalau hak ni kufur. Tapi kalau dia kata Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan comel lah, tak serupa tangan kita. Muka Tuhan comel, tak serupa muka kita. Kaki Tuhan comel, tak serupa kaki kita. Hak ni masih belum kufur, tapi sesat, ya. Kerana sesat belum tentu kufur. Tiap-tiap kufur pasti sesat. Kayak gitu. Jadi jaga-jaga. Tapi kalau di mazhab Hambali, kafir berlaku. Man qala Allahul jismu laisa kasairil ajsami fahuwa kafirun. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal ataupun kata ulama-ulama mazhab Hambali. Apa kata dia? Man qala Allah, siapa yang i'tikad Allah itu jismun, berjisim. Mana ada muka, ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada lengkap sekujur tubuh. Laisa kasairil ajsam, tak serupa seperti tubuh-tubuh yang lain. Fahuwa kafirun, tetap juga dia kafir. Pasal? Pasal di kalangan mazhab Hambali banyak yang terpengaruh dengan akidah tajsim. Itu bahaya dari sini. Maka sebab tu dia panggil adabul fatwa sadduz zara'i, dia panggil saddul bab, untuk menutup pintu daripada banyak pengikut Hanabilah terjerumus dalam akidah yang batil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dia ambil fatwa yang terlebih ketat. Siapa kata lagu tu pun kafir dah. Begitu. Padahal mazhab kita tak kafir lagi. Sebab kebanyakan Syafi'iyah tu kurang terpengaruh dengan akidah tajsim. Kalau kita tengok dalam tabaqat Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i, itu yang terpengaruh dengan akidah Mujassimah tu boleh dikatakan tidak ada. Hanya kalau ada pun yang terpengaruh dengan Mu'tazilah. Itu ada. Seperti Qadhi Husain. Qadhi Husain ni alim fiqh Syafi'i. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh Syafi'i, kalau jumpa qala al-qadhi, tak sebut qadhi mana. Itu bukan tok kadi kabu kita tu nama qala al-qadhi. Tok qadhi mana ni dia ni? Qadhi itu Qadhi Husain. Itlaq qadhi dalam kitab fiqh Syafi'i maksudnya Qadhi Husain. Qadhi Husain tu alim mazhab Syafi'i dalam fiqh, tapi akidahnya terpengaruh dengan Mu'tazilah. Jadi oleh kerana tidak ada di dalam mazhab Syafi'i ini orang yang terpengaruh dengan Mujassimah, maka fatwa tentang tajsim agak sederhana, tawassut, moderat. Tapi berlainan dengan pengikut Hanabilah, Hambali. Terlalu ramai orang di kalangan ulama sendiri, mereka itu terpengaruh dengan akidah-akidah tajsim. Maka kerana itu ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang di dalam mazhab Hambali melawan puak-puak tajsim di dalam mazhab Hanabilah ni dengan fatwa-fatwa yang sangat syadid, ekstrim sikit lah. Jadi kita tu nak ambil fatwa ni, nak guna di tempat kita kena tengok waqi', dia panggil reality, sesuai ke tak sesuai. Bila takut kita jadi kafir mengkafir, kayak gitu, bahaya. Sebab ada di kalangan kita ni ambil fatwa mazhab Hambali, mai buku atas orang kita saling kafir mengkafir. Padahal dia belum kafir lagi, masih Islam, masih mukmin, cuma akidahnya sesat, tidak seperti ahli sunnah wal jamaah. Maka hak sesat ni patut kita berhujah, kita berdiskusi, gitu. Bukan menghukum dengan kafir gitu dah. Itu bahaya. Lebih syadid lagi apabila kita tak mahu mengkafirkan, dia pula mengkafir kita. Sudah. Ini ada juga gitu. Awak tak nak kafir dia, awak pun kafir. Sudah. Tak ada pasal-pasal, kita pun kafir. Habis itu. Habis. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arah tertinggi. Tertinggi bagaimana?
yaliqu bi jalali, yang layak bagi zatnya. Bukan tinggi dengan sebab arash, bukan. Sebab tu kalau tinggi macam kita kalau kita naik menara KLCC, tinggi tak? Tinggi tak kita? Duduk atas pucuk menara KLCC, tinggi tak kita? Wah, tinggi kita kau tinggi KLCC sebenarnya. Tinggi kita ke tinggi KLCC sebenarnya? Tinggi KLCC bukan tinggi kita. Jangan nak perasa sangat. Tingginya saya. Boleh tengok kalau benda. Awak kau KLCC yang tinggi. KLCC. Awak tu tupai KLCC je nak tinggi. Kalau gitu bukan awak tu tinggi semati. Tinggi wak lolok-lolok je. Tipu-tipu tinggi je. Kayak gitu. Macam kita duduk atas kursi. Saya dengan ibu-ibu duduk bawah, ada atas kursi juga tak apa. Mana tinggi? Sekarang saya lah. Pasal apa saya tinggi? Pasal kursi, bukan saya. Cuba cabut kursi, belebok, jatuh sama tarah lalu kita dua. Betul lah? Bermakna tinggi saya tu bukan tinggi sebenar. Tinggi tu kerana tumpang kerusi. Hak tinggi sungguh ialah kerusi. Jadi kalau Tuhan maha tinggi sebab duduk di atas arah, bermakna tinggi arah lah pada Tuhan. Itu bahaya tu. Jadi jangan kita etikot lagu tu. Tu salah faham lagu tu. Betul lagu mana Ustaz? Tinggi yang melayakkan zatnya disembah. Tinggi yang kita tak reti nak fikir dengan akal. Karena tinggi yang kita fikir dengan akal ni ialah tinggi makhluk. Tinggi yang ada lawannya rendah, atas yang ada lawannya bawah. Itulah tinggi dan atas bagi makhluk. Adapun tinggi dan atas bagi Allah tidak ada lawannya, maka tidak ada lawan kita tak reti, maka tak reti telah reti. Tu lepas dah ingat la tu apa dia? Mana dah lepas? Al ajzu anil idraki idraku. Lemah daripada reti dah tu. Reti dah tu. Selesai. Itulah anak kita. Habis. Disangka nyonya orang yang sesat sebenar-benar dirinya itu, sebenar-benar dirinya, diri Allah Ta'ala itu, semula-mula disangka nyonya orang yang sesat sebenar-benar dirinya. Nyo mana ni? Nyo suatu gitu suatu hak dekat dia. Disangka nyonya orang yang sesat tadi tu sebenar-benar dirinya, diri sesuatu tu, diri suatu itulah Allah Ta'ala. Tu lagi sesat. Seperti kelompok yang mengiktikadkan Allah Ta'ala ni boleh hulul dan ittihad dengan makhluk. Ada? Tadi satu kelompok sesat. Ni ada banyak macam-macam sesat ni. 72 kan Nabi ayat. Tu kita kena beringat banyak. Tu Tuhan ni boleh meresap masuk dalam tubuh makhluk. Manusia ni apabila satu darjah, satu peringkat, bila kuat sangat dia ibadat ni, dia mujahadah ni kuat, Tuhan ni meresap masuk dalam tubuh dia. Lama kelamaan menyatu dengan dia. Dia ialah Tuhan, Tuhan ialah dia. Ittihad dia panggil. Wahdah. Dia ada dua. Satu wahdatul wujud dengan makna yang sahih, iaitu wahdatul syuhud. Bukan Allah meresap, bukan. Tapi dia memandang makhluk dengan mata kepala, hatinya senantiasa tak lupa perbuatan Allah. Dia panggil musyahadah, syuhud. Itu hak tasawuf. Hak fuak-fuak sesat ni dia nak seakan-akan sama, tapi tak sama. Lagu mana? Dia melihat makhluk dengan mata kepala, terus mata kepalanya memahami bahawasanya Allah di dalam makhluk tersebut. Makhluk ialah Allah, Allah ialah makhluk. Bila makhluk jadi gitu? Bila sampai satu tahap yang sangat tinggi, Allah menyerap masuk. Bila sudah terserap berserta, jadi dia ialah Allah, Allah ialah dia. Maka ketika itu tak ada hukum taklif. Tak semaya apa mak? Allah mana semaya? Saya Allah kan? Habislah. Tak kena semaya dah dia, tak kena puasa, tak ada syariat, tak ada undang-undang kena atas dia. Pasal dia ialah Allah, Allah ialah dia. Tu kafir tak tu? Zindik, kafir zindik. Itu. Bahaya tu. Apa-apa ni lah banyaknya orang panggil masuk menyerupai seperti orang tasawuf. Mutasawwifah dia panggil. Mencanangkan diri ataupun menampilkan penampilan image dia seperti orang yang bersufi, orang yang zuhud, orang yang qanaah. Padahal sesat. Itu jaga-jaga. Padahal mereka tu
batiniyah dia panggil. Pegangan Syiah Ismailiyah batiniyah. Itu banyak kita. Nak tahu ke nak kita tahu dengar yang ngajar macam mana? Etikadnya punah. Nak roh boleh masuk, pindah masuk dalam tubuh orang tu, orang ni, karut lah kata. Jangan kita tertipu dengan serban, dengan jubah, dengan ridak, dengan jangan. Dengan yahanana kau pun jangan. Jangan tertipu dengan tu. Tengok apa yang dia kata. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Jangan tengok siapa yang berkata. Kerana siapa tu boleh menipu dengan rupa. Bu serban, bu janggut, ridak paku pula sini. Cabut dah ridak dia tu. Nah. Jadi ini nampak macam Tok Butasawah ni. Siap lah kita. Nah, kena tipu dia hidup lah kalau tengok lagu tu. Jangan. Unzur ila ma qala. Tengok apa hak dia kata. Macam mana saya nak tahu Ustaz apa yang dia kata tu betul tak betul? Pasal itulah kena timbang dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu siaplah kita. Kalau kita sendiri tak mengaji kan, telah hidup-hidup. Bahkan jelas-jelas salah, jelas-jelas akidah mula jatuh kufur sekalipun kita tetap akan bela. Itu bahaya. Bahaya. Roh boleh pindah masuk dalam tubuh orang tu. Hebatnya nak cerita kekuasaan Allah ni hebat ni kata. Jadi Allah ni hebat tuan-tuan, ibu-ibu. Allah boleh ambil roh Abu Bakar masuk dalam tubuh siapa-siapa dia nak kehendaki sekarang ni ada. Jadi tubuh tu Ahmad Faiz. Roh boleh tentu lagi Ahmad Faiz. Roh siapa? Tahu backing pelat ni kata. Roh Omar kali kat sini. Itu. Akidah ni tanasukul arwah ni akidah siapa? Ini akidah falasifah sebenarnya. Akidah luar daripada Islam. Dia panggil akidah ni mengingkari kiamat, mengingkari wujudnya barzakh, hari kiamat tak ada. Pasal dia fikir sendiri, dia kata, manusia ni mati, roh keluar. Gimana? Dia fikir gitu. Gimana roh ni? Tiba-tiba di samping orang mati tu ada rama-rama yang bau keluar, jadi rama-rama. Dia kata, mati ni pergi masuk dalam tubuh ulat ni, tengok. Dia mati sedia molek kebah tu baik. Bermakna manusia ni kalau dia buat baik, sebab ni mula ni baik ni, tengok rama-rama comel kata. Rama-rama ada rama-rama. Bermakna kalau orang buat baik, lahir semula jadi binatang yang baik-baik, yang comel-comel, yang cute-cute. Kalau di dunia sebagai manusia tolo, jahat, bengong, jahanam, maka lahir semula tu kalau mati jadilah binatang hok keji-keji. Hok uduh-uduh, bewok, beruk, angin, babi contoh. Tu keluar gitu. Lepas tu ketika mana dia jadi anjing tu, dia kalau buat baik, mati dia sebagai anjing. Lahir pula sebagai kura-kura ke, penyu ke. Ikut Sampai bila? Ada kiamat tak? Tak ada kiamat, tak ada barzakh, tak ada syurga, tak ada neraka. Kafir yang itikad itu? Kafir. Kerana ingkar kiamat. Itu asal akidah tanasukul arwah. Lalu masuk dalam denyut umat Islam ni melalui Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah. Panjang cerita tu. Pasal apa tu? Pasal nak meyakinkan umat bahawasanya aku ni bukan hanya zuriat Rasulullah, tetapi ialah Rasulullah sendiri yang hadir masuk dalam tubuh aku. Bukan hanya zuriat Imam Ali. Ali tu sendiri rohnya masuk dalam tubuh aku sekarang. Nampak je aku Ja'far Shadiq contoh ni. Tapi Imam Ja'far Shadiq bukan Syiah dah. Hanya Syiah yang terhege-hege mendakwa para zuriat Rasulullah, imam-imam keturunan Ali, Hasan, Husain ni ialah imam-imam mereka. Padahal semuanya bari'um minhu. Semuanya berlepas diri daripada puak-puak Syiah tadi. Jadi kerana itulah untuk meyakinkan perkara tersebut itu, maka dijadikan ruh yang telah meninggal itu sebenarnya boleh masuk pindah dalam tubuh orang yang ada sekarang. Hak ni kafir tak? Kafir juga. Tak ingkari kiamat Ustaz. Kafirnya dengan sebab nanti hari akhirat bangkit tidak dengan jasad, dengan ruh saja. Pasal mustahil pada akal lah. Ruh tu satu, tubuh banyak, bangkit seketika. Boleh? Tiup sangka kala, roh satu je.
Nak pakai seretak. Ni, ruh Omar. Oh, bunyi tiup cakap kali yang kedua. Ruh Serina Omar ni nak masuk tubuh siapa? Tubuh Omar sendiri. Tubuh anak Omar, cici Omar, ciak Omar, banyak ni. Tubuh-tubuh kan boleh pindah-pindah. Betul? Nak masuk mana? Ruh getayangan jadi. Nak masuk mana? Tubuh mana nak masuk ni? Tubuh banyak, ruh saya. Akhirnya tak ada tubuh. Bangkit hanya dengan ruh. Kafir yang tiga gitu? Kafir orang yang tiga itu. Ingkar Quran. Jaga-jaga. Nah. Tu. Bila kita tegur, kita pula kena. Kena marah pula dah kita. Awak siapa? Awak ustaz PU je. Nak rancangan televisyen ya. Ni cakap ni syekh. Syekh. Siapa letak syekh tak tahu. Siapa letak syekh? Kat saya boleh nak suruh. Mulai sekarang Puan Ziana jangan panggil saya ustaz, panggil syekh. Jangan panggil aku ustaz, panggil syekh. Mulai sekarang panggil je ustaz siap. Ustaz situ syekh. Padahal syekh apa tu? Syekh tua yang umur 40. Man balagha arba'i nasanatan fa huwa syaikhun. Siapa umur 40 maka dia syekh. Walau kana kafiran walau kana fasiqan, walaupun dia kafir walaupun dia fasik sekalipun boleh panggil syekh. Chong umur 50 panggil syekh. Boleh? Halo Syekh Chong. Pelik dia. Syekh aku dia. Pasal apa aku syekh tu? Aku bukan orang Islam. Alah syekh lah umur 50 dah. Mana syekh orang tua. Boleh. Jadi syekh tu boleh jadi orang tua kot. Bukan syekh ilmu bukan. Kalau syekh ilmu tidak akan mengajar benda yang karut-marut pada anak murid dia. Mana syekh ilmu tak senati kau umur 40. Man balagha rutbatal fadli. Siapa yang mempunyai martabat kelebihan, fa huwa syekhun walau kana sabiyan. Maka dia syekh walaupun dia budak-budak kecil. Hafal hadis 40. Kecil lagi umur 5 tahun. Syekh boleh panggil? Boleh. Umur 7 tahun hafiz Quran, boleh panggil syekh? Boleh. Pasal dia ada kelebihan Allah Taala bagi. Ya gitu. Habis itu. Lepas babak benda mengarut duk mengajar ada ni. Macam-macam lah. Tahun siap tarikh ni. Tahun berapa dia ya Imam Mahdi lahir ni? Pelik-pelik saja. Tahun ni tengok 3 hari bulan 3 2024 Imam Mahdi akan lahir dia. Akan lahir. Nak jadi mana? Aku pelik-pelik gitu. Apa tahu? Allahu akbar. Habis itulah. Maka i'tiqad ilmu orang itu salah tu khata, salah, tak betul dengan yang sawab, ataupun batil, tak betul dengan yang al-haq. Yang amat besar, salah bukan salah sikit-sikit dah, salah yang amat besar. Pasal tu kita kritik. Kalau salah sikit-sikit itu tak ada hal lah, tutup mata, tidak boleh membawa sesak akidah orang awam, tak apa. Contoh hak ni mengajar kudrat artinya berkuasa. Hak tu mengajar kudrat artinya perkuasa. Bernya ya. Walaupun di sana memang tepat perkuasa lah. Sebab satu, berkuasa tu banyak. Sifat tu satu, takluknya banyak. Kita nak bahas sifat. Tapi kalau salah benda-benda gitu, tak perlu kita nak kritik-kritik lah. Biarlah. Biar yang ngajarlah. Ilmu artinya mengetahui. Hak ni ilmu artinya pengetahuan. Lebih-lebih kurang. Sebab itu tidak membawa sesak akidah orang awam. Tapi kalau sudah orang panggil ajaran yang karut-marut, dia tak boleh. Iza zaharal bid'ah, apabila zahirnya bid'ah dalalah, perkara yang sesat. Wa sakatal alimu, diam oleh orang alim. Saya tu tahu benda tu sesat, tapi saya diam. Apa gila? Bahasa layak aku nak tegur-tegur. Biarnya sesat lah orang kampung ni. Kalau aku royak ke, aku pula kena maki kamu orang biar ya. Ada. Wasakatal alim. Dia tahu sesat ni. Diam oleh orang alim. Fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka atas dia nanti akhirat laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Manusia semuanya pakat laknat dia. Mu tahu apa mu tak raya? Apa mu tahu? Tak sah ni mengajar. Apa mu tak raya? Bahasa ni habis sesak kami semua mu tak ada. Akhirat saya dilaknat oleh manusia. Jadi oleh kerana tu orang alim
Kalau dia tahu kalau tu tak betul, sesat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia kena wayah. Dia kena bagi tahu, kena kritik, kena nasihat, kena tegur, kena tahzir, kena waspada ke orang ramai. Soal orang ramai duk komen kata, oh, banyak kritik dah. Nah, semua orang tak betul berlaku. Dia seorang yang betul. Itu jangan dia ambil hirau. Kerana mereka semua layak lamu. Biar yang makilah ni akhirat esok. Bye-bye. Bye-bye. Itu dia bye-bye. Aku ya ada mula. Mu hak maki aku. Mu hak kata aku berdeki. Mu hak kata aku ni tak boleh duduk dia. Habis orang tak betul berlaku. Kita sudah bagi tahu. Ini tak betul. Pegangan ni tak betul. Cakap lagu ni salah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh. Selesai. Bagi orang awam ni dia duk komen berapa, itu suka hati dia. Sesok kita lepas. Kita tidak akan dilaknat lagi oleh Allah, malaikat dan mereka-mereka tidak laknat. Allah tolonglah. Nah, royaklah ke Tuhan. Dia minta pula syafaat dengan kita. Nah? Tak ada dah. Ni, lepas akhirat esok kita lepas. Jangan dilepas akhirat. Takut kita tak lepas akhirat. Lepas dunia ni tak apa. Nah, tidak pendek umur dengan sebab manusia, dan tidak kurang rezeki dengan sebab bercakap dengan sesuatu yang sebenar. Nah, kata hadis Nabi gitu. Kata sesuatu yang sebenar itu tidak memendekkan umur dan tidak mengurangkan rezeki. Tengok hadis. Habis. Bahkan menjadi kufur, yakni boleh menjadikan seorang itu kufur. Begitu. Bukan menjadi kufur gitu dah. Mana boleh menjadikan seseorang itu kufur. Kalau dia i'tikad Allah tu sama seperti makhluk. Allah seperti sama dengan kita. Kafir lalu dia kata. Kalau ada buah tak sama, itu masih lagi belum kufur. Tuhan ada tangan tapi tangan Tuhan tak serupa tangan kita. Tuhan ada muka tapi muka Tuhan tak sama dengan muka kita. Itu tak kufur lagi. Tapi lama-lama takutnya muka Tuhan yalah adalah mata ke apa samalah dengan kita, cuma tak sudah. Takut jadi kufur. Itu. Na'udzubillahi minha, kita berlindung dengan Allah Taala daripada akidah yang dhalah dan kufriyah dengan kufur tadi tu. Habis. Maka bila kita tahu kata kalau orang tu tak mengaji, tak reti, maka dia tu boleh terdedah dengan bagai-bagai akidah yang sesat, bahkan boleh berpotensi besar jatuh dalam lembah kekufuran. Maka hendaklah, yakni wajiblah, hendaklah ni mana wajib. Maka hendaklah, yakni wajiblah engkau fahamkan ia seorang tadi akan makna kalimah syahadah ini baik-baik. Tu. Jadi kalau ada orang yang tak reti akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi, dia duk i'tikad benda hak karut-karut, macam mana tanggungjawab kita? Maka hendaklah engkau, wajib atas kita fahamkan ia orang yang sesat tadi tu. Kita nak ajar pula dia akan makna kalimah syahadat ini baik-baik. Kalau kita tu boleh mengajar, boleh berhujah, boleh berdiskusi. Kalau kita tak boleh berdiskusi, bermujadalah, bermunazarah, tak wajib atas kita. Cukup kita tu tidak reda dengan pegangan itu, cukup. Tu ustaz, macam mana ni? Saya saya nak jelas ke dia, saya tak pandai. Dia tak pandai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak berat mereka apa hak kita mampu, kita pandai, kita boleh. Jadi kita tak pandai nak jelas. Kita sendiri pegangannya alhamdulillah sebab kita mengaji. Tuhan laisa kamitslihi syai'. Laisa sedia kala, tak serupa, tak menyamai. Kamitslihi kah tu orang panggil kah zaidah, nak menakkid, menetakid, nak menguatkan nafi laisa. Tu. Tu ka mislihi, seumpamanya Allah. Jadi tidak ada sedia kala selama-lamanya qadim azali langsung seumpamanya Allah. Kena buh langsung. Sikit pun langsung seumpama Allah. Syai'un, sesuatu apa pun tak ada.
Gapo nak terjemah tu payah ayat dia tu. Sebab kalau Tuhan letak laisa kamitslihi, tidak ada sedia kala langsung. Kah tu orang panggil takkid pada nafi laisa, kena langsung. Mithlihi, seumpama Allah. Syai'un, sesuatu apa pun tak ada langsung. Dia panggil apa tu? Lepas ayatnya kata laisa syai' kamitslihi, gitu. Tidak ada sesuatu seperti Allah. Tapi Tuhan tak kata laisa syai' kamitslihi. Laisa kamitslihi syai'un. Ini taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasar. Mendahulukan ayat yang sepatut berada di belakang itu memberi makna hasar. Kemudian syai' itu nakirah. An-nakiratu iza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra. 2 kali hasar, 1 kali takkid. Betapa makna dia tu muhkamat. Itu teguh. Siapa kita nak terjemuh tu payah. Kalau kita nak tafsir tu payah. Nak terjemuh mudah je. Nak terjemuh laisa, tidak ada. Kamitslihi, seperti seumpamanya. Syai'un, sesuatu. Itu terjemuh. Tapi makna bukan gitu. Makna seperti tadi. Tidak ada sedia kala langsung seumpamanya Allah, sesuatu apa pun sikit pun tak ada langsung. Gapo dia nak royak tu ni. Payahnya apa? So tengoklah. Laisa intifa mutlak. Kah takkid pada nafi laisa, kah zaidah. Mislihi, seumpamanya Allah. Syai', sesuatu apapun. Syai' itu nakirah. Bila jatuh di konteks ayatnya laisa nafi, maka memberi makna hasar. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra. Kemudian ayat tersebut sepatut kebiasaannya laisa syai' kamitslihi. Tiada sesuatu sepertinya Allah. Kayak gitu. Tapi Tuhan tak kacak gitu. Tidak ada seumpamanya Allah sikit pun sesuatu. Itu balik jadi. Macam kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak sama dengan na'buduka wa nasta'inuka. Mana sama ayat dia gitu? Mana tak sama tu? Kalau na'buduka, kami menyembah akan dikau wahai Allah. Boleh lagi orang tanya, benda lain awak sembah juga tak? Boleh jadi, sembah juga. Wa nasta'inuka, kami meminta tolong akan dikau wahai Allah. Lepas tu orang lain minta tolong tak? Boleh jadi minta tolong tak? Tak nak bagi tahu kata tidak ada langsung dah. Maka hak sepatut ka tu duduk di belakang paling tak depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna dia beza tak? Beza. Hanya kepada engkau sahajalah, tidak pada yang lain kami menyembah, dan hanya kepada engkau sahajalah. Itu makna hasar. Hasar ni mana sangka. Sahajalah kami minta tolong, tidak pada yang lain. Itu makna itu. Jadi laisa syai' kamitslihi itu tak ada makna hasar. Laisa kamitslihi syai' itu makna hasar ada tu. Taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Berapa kali hasar. Jadi nak letak makna tu payah. Teguh yang makna dia. Tidak ada azali qadim, tidak ada langsung sesuatu, tidak ada langsung seumpamanya Allah, sesuatu apa pun sikit pun tak ada langsung. Berapa kali hasar. Takkid lagi, hasar lagi 2 kali. Itu letih. Nak faham lagi sudah susah. Jadi kalau kita orang yang mampu untuk memberi faham, mengajar maknanya, memberi faham dan mengajar, maka wajib atas engkau fahamkan ia orang yang sesat akan makna kelima syahadat ini baik-baik. Baik-baik, jangan duk gocong ni jangan. Itu dah. Ajar molek dia dengan dalil naqli. Apa dalil naqli? Iaitu dalil naqli, dalil Quran dan hadis. Ini dalil yang diambil daripada Quran dan hadis. Dan dalil aqli yang nurani. Dalil yang bahasa akal, yang bahasa bercahaya. Bukan akal gharizi, akal nurani. Itu dah. Jadi akal yang ada di batin hati kita. Bukan akal yang kita duk buat fikir semata-mata dengan fikiran ni kita dah. Ni akal hak turun sini. Di hati dia panggil, turun di hati. Basirah dia panggil. Basirah. Masa ngaji mula tu tulisnya
Akal yang ada di batin hati kita bukannya akal kita duk buat fikir. Ibarat ulama dengan akal nurani ialah seperti panas pada bara api. Apa tu? Apa aku tulis dulu. Apa tu? Masing tidak. Sudah. Cuma rasa saja panas. Ini bahaya kalau tulis-tulis tu sambil-sambil ngatuk. Intah. Begitu juga kalau dibelah perut nak cari akal, tak akan jumpa. Tetapi dia ada. Gitu. Ramai ngaji mula tulis tepi kan. Biasalah ngaji mula boleh ngatuk tulis lah juga. Untuk buat ayat kita tulis lah. Pahala ni tak tahu nak baca apa. Biar ke dia lah. Dan akal yang nurani mana? Akal yang dibangsa pada cahaya. Gitu. Ya kita akalnya ada dua. Akal nurani, akal gharizi. Akal gharizi ni kita dengan lembu tak ada beza. Lembu kan? Dia lapar cari makan ni. Dia nak anak, dia cari bini. Dia mengatuk, dia cari kandai. Dia nak berak, cari jambe. Hal tu sama je. Lebih kurang kita dengan dia. Sebab tu keturunan lembu sampai keluar ni pun ada. Betul? Dia reti bini. Dia reti makan reti. Dia reti ngatuk tidur ke apa reti. Ngatuk jalan masuk kandai ke apa. Lebih kurang kita tu. Dia panggil akal gharizi. Akal kita duk fikir nak cari makan. Bukan akal tu. Yang maksudnya akal nurani. Mana? Akal turun sampai ke hati. Dia panggil basirah. Kul dalam Quran kata ad'u ila Allah ala basiratin. Ad'u ila Allah ala qul hadhihi sabili. Katalah Nabi Muhammad SAW, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin. Menyeru manusia kepada Allah ala basirah. Di atas fikiran yang jelas. Mana? Mata penglihatan hati yang jelas. Itu makna basirah dia panggil. Baik. Dan dalil akal yang nurani pada mengambil nazar yang sahih. Nazar ni fikir yang sahih. Jadi akal nurani ni ia akan menerima nazar. Nazar ni fikir. An-nazaru asalnya tilik, tapi boleh juga kita pakai makna fikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kayak gitu. Dia kata, apa kamu tidak tilik kepada unta bagaimana kami buat? Tilik. Tilik belaka. Orang kafir bukan setakat tilik, menyelam pakai dalam laut, gapo, National Geographic. Tak tilik dia. Dia tilik. Tapi dia tilik ni ya. Dia tak pergi ke ni, nazar bimakna al-fikri. Dia nazar bimakna al-ibsar. Nazar dengan makna melihat saja. Dia lihat, wow, cantiknya, peliknya, ni. Setakat ni, dia tak pergi ke nazar bimakna al-fikri. Hanya nazar bimakna al-ibsar. Nazar dengan makna menilik, dengan makna melihat semata-mata. Dia tak pergi ke sini, ke fikir. Dia kena pergi ke fikir. Nazar bimakna al-fikri. Bila pergi ke fikir. Bagaimana makhluk ni dijadikan. Kayak gitu. Bersilih sepagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kemarau, gapo orang ke macam-macam jenis orang. Tuhan permudah ke kapal laut, kapal udara, macam-macam. Ini ke apa? La ayatin liqaumin yaqilu. Sebagai signboard Tuhan bagi mereka yang berfikir, mempunyai akal. Akal apa tu? Akal nurani. Setelah mana nazar tu sahih, fikir tu sahih, maka dia akan turun ke ni. Akal nurani. Mana? Akal yang bercahaya, terima, basirah, jelas, tasdik, membenar, mengiya. Iz'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan menerima di dalam hati. Betul sungguh. Kayak gitu. Tapi nazar yang sahih, nazar fikir itu kena yang sahih, yang betul. Kita nak tahu mana pula fikir yang sahih. Kalau nazar tak sahih, ya. Boleh jadi sesat juga. Boleh jadi sesat. Dia nazar, dia tengok makhluk ni, manusia ni ada yang buta, yang pekak, yang bisu. Tapi pandai. Ada yang buta boleh hafal Quran, betul tak? Buta tapi hafal Quran ingat. Hak tak buta ni kuliah pun tukar tak ingat. Ada yang bisu, yang pekak tapi boleh buat macam-macam kreatif. Buat gubah tu jahit ke gapo
Jadi dia pun fikir, kalau Tuhan buta pekak bisu apa salahnya? Sudah. Dia boleh buat langit bumi ni. Kayak gitu. Itu nazar yang tidak sahih. Fikir yang tidak betul tu. Dia fikir juga tapi tak betul. Stesen nak mikir. Salah. Boleh bawa sesat ke? Sebab tu apa nama ni? Dalam kitab Jawharatul Tauhid tu dibahas. Apa awal wajib? Kenal, ma'rifah, kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Kata Imam Abu Bakar Al-Baqillani, bukan kenal, bukan ma'rifah, tapi fikir yang boleh menyampaikan kepada ma'rifah. Fikir yang boleh menyampaikan kepada kenal. Kata Imam Allah mana tak ingat dah. Imam mana pula? Kalau ulama yang lain lah kata, bukan fikir yang menyampaikan pada ma'rifah yang wajib, yang awal wajib, tapi permulaan bagi fikir yang boleh menyampaikan pada ma'rifah. Ya belakang lagi. Kata Imamul Haramain, bukan fikir, bukan awal bagi fikir yang boleh menyampaikan kepada ma'rifah awal wajib, tapi persediaan akal untuk memulakan berfikir yang boleh menyampaikan pada makrifah. Kau lama kan? Sebab kalau orang itu tak ada persediaan, dia nak mikir lagu mana? Duk sibuk. Nego gapo ni. Ada sempat dia nak memulakan berfikir. Tak ada. Al-mashghul la yushghal. Orang bersibuk tak boleh disibukkan. Kayak gitu. Dia kena ada masa persediaan dia untuk memulakan berfikir bagi menyampaikan pada makrifah. Kata ulama lain, bagaimana dia nak sediakan untuk memulakan berfikir boleh menyampaikan kepada makrifah kalau dia sendiri tak tahu nak mikir lagu. Maka awal-awal wajib kan taklid tu sendiri. Belajar tu sendiri tak awal wajib lah. Tu belajar tu sendiri awal wajib dah. Tu kan bahasanya awal wajib ni makrifah. Mengenal makrifatullah. Bagaimana nak kenal kalau tak reti dalil? Kayak gitu. Jadi fikir yang boleh menyampaikan makrifah itulah awal wajib. Dah. Nak fikir ni bukan mahu gitu dah. Ada permulaan dia. Ada muqaddimah dia panggil. Lagu mana kita nak mula berfikir? Nak tengok ke apa? Okey. Kita tengok langit. Ataupun kita tengok awan. Ada berubah tak? Berubah. Ataupun kita tengok kita sendirilah senang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kayak gitu. Kita masa dilahirkan oleh ibu kita besar ni tak? Besar ni dah? Pecah perut mak kita. Betul? Kecil tak? Kecil. Tengoklah gambar. Kecil aku dulu. Kalau gitu berubah aku ni. Kayak gitu. Al-alamu mutaghayyirun. Itu permulaan bagi berfikir. Kalau gitu makhluk ni berubah. Bukan aku seorang. Tengok kereta baru beli buruk dah. Rumah baru cat hari tu tengok. Kena cat pula dah. Kayak gitu. Tak ada panak nak hujan benda dah. Tu orang panggil apa tu? Berubah. Atau mula fikir yang boleh menyampai pada makrifat. Lagu mana nak mula tu kalau tak ada buat persediaan lagi? Jadi kena bersedia dulu nak mikir dia tu ni. Bukan main-main terus mikir gitu dah. Ada fikir dulu. Kayak gitu. Kena ada persediaan untuk berfikir. Macam mana nak selesai masalah ni? Nanti bui tempoh saya cuba fikir dulu macam mana solusi. Kena ada persediaan untuk berfikir tu, kena ada. Bagaimana dia nak buat persediaan untuk memulakan berfikir yang boleh menyampaikan pada makrifah kalau dia sendiri tak reti cara nak memikir? Kalau gitu dia kena belajar cara memikir. Jadi awal wajib tu gapo dia taklid dah. Ngaji dah. Belajar dah. Gitu dah. Tu. Dan dalil akal yang nurani pada mengambil nazar, mengambil fikir yang sahih, yang betul pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kita berhenti situ dulu dah. Boleh dah? Nak pergi ke Bani pula ni. Dan dalil akal yang nurani. Kita start situ. Dan dalil akal yang nurani. Sebab kita berhenti bukan stesen tu. Berhenti tepi jalan bukan stesen dia. Sebab dia akan sambung lagi. Siapa yang menjadikan dianya itu? Boleh kok ia jadi dengan sendirinya? Atau panjang lagi tu. Tak sampai stesen tu. Jadi kita kena ambil balik nanti. Dan dalil akal yang nurani. Start situ balik. Sebab dia ada kaitan dengan panjang lagi bawah tu.
Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم وأهلنا الحسنى برحمتهم وأمت بطريقتهم ومعافة من الفتن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.